Hai adik-adik semua, mari kita mulakan kelas kita yang pertama untuk subjek matematik tingkatan 1 iaitu bab 1 nombor nisbah. Adapun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai rational numbers. Okey, untuk nombor dibahagikan kepada nombor positif dengan nombor negatif. Contoh-contoh untuk nombor positif adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau untuk nombor negatif, kita kena letak simbol negatif di hadapan suatu nombor. Sebagai contoh, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Semula untuk negatif 3, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Untuk nombor positif, sebenarnya ada tanda positif di hadapan. Sebagai contoh, positif 1, positif 2, positif 3 dan seterusnya. Tetapi, tanda positif adalah tidak wajib untuk ditulis di hadapan nombor positif. Tetapi, untuk nombor negatif, tanda negatif adalah wajib ditulis di hadapan suatu nombor negatif. Negatif 1, negatif 2, tanda ni mesti ditulis ya. Kalau tak ditulis, negatif 1 akan dianggap sebagai 1, maka ia akan jadi nombor positif. So, tanda adalah amat penting ya. Tanda negatif wajib ditulis. Kalau tanda positif tak tulis, tak apa. Okey, dalam bab 1 ni ada 3 subtopik yang penting iaitu integers, pecahan dan juga perpuluhan. Okey, cikgu bagi contoh-contoh integer. Contoh integer adalah 0, 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Untuk pecahan pula, 1/2, 3/4, 5/7 ataupun negatif 1/2, negatif 3/4 ataupun negatif 5/7. Kalau untuk nombor perpuluhan, contohnya 0.1, 10.02 ataupun 11.001. Kalau untuk nombor negatif, nombor perpuluhan pula, negatif 0.1, negatif 10.02 ataupun negatif 11.001. Untuk ketiga-tiga jenis ni, nombor integer, pecahan ataupun nombor perpuluhan, ia boleh dijadikan sebagai nombor positif ataupun nombor negatif. Okey, slide seterusnya, mari kita buat sedikit latihan untuk bezakan di antara nombor integer ataupun pecahan ataupun nombor perpuluhan. Okey, yang pertama sekali ni 81.35. Nampak tak ada perpuluhan? Maka ia adalah nombor perpuluhan. Untuk yang kedua, ini adalah kosong. Kosong adalah integer sebab kosong tak nampak macam pecahan kan? Tiada titik perpuluhan di belakang. So, kosong adalah integer. Yang ni 78. Ini adalah sangat obvious. Ini adalah pecahan. 56,718. Ini adalah integer sebab tiada titik perpuluhan di belakang dan ia bukan merupakan pecahan, maka ia adalah integer. Seterusnya, 21. Sama juga, tiada titik perpuluhan di belakang dan ia bukan merupakan pecahan, maka ia adalah integer. Yang seterusnya, 3.07. Nah, nampak tak perpuluhan, titik perpuluhan, maka ia adalah nombor perpuluhan. Negatif 8 adalah integer sebab tiada titik perpuluhan di belakang dan ia bukan merupakan pecahan. 1/4 ini adalah obvious
sangat obvious ia adalah pecahan. Okey, seterusnya adalah garis nombor mengufuk. Okey, ini adalah satu garis nombor. Nombor yang besar daripada kosong merupakan nombor positif. Kalau nombor yang kecil daripada kosong, ia adalah nombor negatif. Okey, cikgu bagi contoh dulu lah. Nombor yang besar daripada kosong adalah positif 1, positif 2, positif 3, positif 4 dan seterusnya. Nombor yang kecil daripada kosong adalah nombor negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ini adalah dalam bentuk integer. Kalau dalam bentuk pecahan pula, tengah-tengah adalah kosong, positif 1/2, positif 2/2, positif 3/2, positif 4/2. Bahagian yang kecil daripada kosong pula ialah negatif 1/2, negatif 2/2, negatif 3/2, negatif 4/2. Ini adalah dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk perpuluhan pula, nombor yang selepas kosong adalah nombor positif. Sini adalah 0.1, positif 0.2, positif 0.3, positif 0.4 dan seterusnya. Untuk nombor perpuluhan yang kecil daripada kosong ialah negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4 dan seterusnya. Ingat je adik-adik semua, apabila nombor tu semakin ke kanan, maka semakin besar nilainya. Nilainya semakin besar. Kalau nombor tu semakin ke kiri, maka nilainya semakin menurun. Okey, seterusnya pula adalah garis nombor mencancang. Sama juga, nombor yang di bahagian atas daripada kosong adalah nombor positif. Nombor yang di bawah kosong adalah nombor negatif. So, sini adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau di bawah kosong adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4 dan seterusnya. Okey, ini adalah garis nombor mencancang. Sama juga, semakin ke atas maka semakin besar nilainya. Kalau semakin ke bawah maka semakin kecil nilainya. Okey, soalan seterusnya adalah berkaitan dengan garis nombor. Kita try dulu practice. Okey, Jeremy bergerak 8 meter ke arah timur, kemudian 5 meter ke arah barat dan seterusnya 7 meter ke arah timur. Perihalkan pergerakan Jeremy supaya dia boleh balik ke kedudukan asalnya. Okey, so dalam soalan ni dia ada kata arah timur dengan arah barat. So, kita kena tahulah arah timur tu di mana, arah barat tu di mana. So, ni. Pernah belajar geografi tak? Bahagian atas adalah utara. Kalau bahagian kanan adalah timur. Bahagian bawah adalah selatan. Bahagian kiri adalah barat. Maka, kalau untuk garis nombor mengufuk ni, kita kena tengok barat dan juga timur. Maka dalam soalan ni, sini adalah timur, bahagian kiri adalah barat. Katakan ini adalah kedudukan J. J mewakili Jeremy. Kedudukan asalnya kita katakan ia sebagai kosong, maka sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakan sini 10 dan 11 ataupun seterusnya. Di bahagian kiri pula, yang kecil daripada kosong adalah negatif 1, negatif 2,
-3 dan seterusnya. Okey, kita balik kepada soalan dia. Pergerakan yang pertama adalah Jeremy bergerak 8 meter ke arah timur. Kedudukan asal di sini 8 meter ke arah timur. Arah timur maksudnya di bahagian kanan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pergerakan yang pertama. Pergerakan pertama sekarang berada di 8 meter. Okey, kemudian kita ke pergerakan yang kedua. Kemudian 5 meter ke arah barat. Arah barat maksudnya kena bergerak ke bahagian kiri. Pergerakan yang kedua start daripada 8 ke bahagian kiri ya. 5 meter ke bahagian kiri maksudnya kena pergi ke arah kiri, arah barat. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di kedudukan kedua ia sampai di 3 meter. Dan seterusnya 7 meter ke arah timur. Arah timur maksudnya ke arah kanan. So, bergerak 7 meter ke arah timur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini ya, 7. Ini adalah pergerakan yang ketiga. 10 meter daripada kedudukan asal. So, soalan dia, perihalkan pergerakan Jeremy supaya dia boleh balik ke kedudukan asalnya. Maksudnya 10 dengan kedudukan asalnya kosong. Perihalkan. Macam mana ya? So, jawapannya adalah dalam perkataan. Maka Jeremy perlu bergerak 10 meter ke mana? Ke barat. Sebab selepas pergerakan yang ketiga ia berada di kedudukan yang 10. So, kedudukan 10 ni nak balik ke kedudukan asalnya, dia dari sini 10 nak ke kosong, maka ia kena ke arah barat. Jeremy perlu bergerak ke 10 meter ke arah barat. Ini adalah jawapannya. Okey, soalan yang seterusnya sama juga garis nombor, tetapi garis nombor ni adalah garis nombor mencancang. Okey, mari kita lihat soalan dia. Sebuah lift berada pada aras K pada suatu ketika. Lift itu naik 2 tingkat setinggi 10 meter. Cuba kamu tengok soalan ni ya. Lift itu naik 2 tingkat setinggi 10 meter. Dia kata 2 tingkat setinggi 10 meter. Kalau 1 tingkat, kita buat dulu. 2 tingkat sama dengan 10 meter. Kalau 1 tingkat sama dengan 10 bahagi dengan 2. Maka sama dengan 5 meter. Jadi 1 tingkat adalah 5 meter. Ingat ya? Okey. Lift itu kemudian menurun 6 tingkat. Hirungkan jarak lift itu dari aras K sekarang. Okey. So, kedudukan asal adalah sini ya. Kedudukan asal kita anggap sebagai kosong. Kalau bahagian atas adalah nombor positif, maka sini adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bahagian bawah adalah nombor negatif, maka ia adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Okey, balik kepada soalan dia. Sebuah lift berada pada aras K pada suatu ketika. Kedudukan asal. Kedudukan asal sini kosong. Lift itu naik 2 tingkat setinggi 10 meter. Okey, pergerakan yang pertama 2 tingkat. Ini pergerakan yang pertama. Lift itu kemudian
menurun ke bawah sebanyak 6 tingkat. So, pergerakan kedua turun 6 tingkat. So, dari kedudukan kedua, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah selepas pergerakan yang kedua. So, sekarang lift itu berada di negatif 4. Soalan dia, hidungkan jarak lift itu dari aras K sekarang. Aras K adalah kedudukan asalnya. So, kosong dengan negatif 4. Dia nak tahu jaraknya. So, tadi cikgu sudah kirakan satu tingkat sama dengan 5 meter. So, sekarang ada berapa tingkat dah? Sini ada 1, 2, 3, 4. Kosong dengan negatif 4 ada 4 tingkat. Kalau 4 tingkat, dia sekarang nak jarakkan, dia bukan nak tingkat. So, jarak sama dengan 4 tingkat darab dengan 5 meter untuk setiap tingkat. Maka jarak dia adalah 20 meter. Tetapi kamu kena mention kedudukan dia sama ada di atas ataupun di bawah. Okey, untuk jawapan ni adalah 20 meter di bawah aras K. Ingatlah, di bawah ni adalah penting, mewakili negatif. Di bawah aras K. Kalau kamu tak sebut di bawah ni, maka ia akan anggap dia di atas, mungkin di atas, 20 meter di atas, maka salahlah jawapan kamu, ya. So, di bawah ni adalah amat penting untuk mewakili sebagai negatif. Okey, seterusnya adalah operasi asas aritmetik. Okey, operasi ni adalah untuk berkaitan dengan positif dan juga negatif. So, kita salingkan dulu semua kombinasi tanda positif dengan tanda negatif. Okey, so positif boleh darab dengan positif. Positif juga boleh darab dengan negatif. Negatif boleh darab dengan positif. Negatif boleh darab dengan negatif. Ada 4 kombinasi. Okey, untuk formula ni, cikgu nak bagi kamu satu tips lah untuk mengingat dah. Kalau tanda sama, maka ia adalah positif. Kalau tanda tak sama, maka ia adalah negatif. Ingatlah, kalau tanda sama, maka ia adalah positif. Tanda yang tak sama, maka ia akan jadi negatif. Okey. So, positif darab dengan positif. Tanda dia sama kan? Kalau tanda sama, positif. Positif darab dengan negatif. Tanda dia tak sama kan? Kalau tanda yang tak sama, akan jadi negatif. Sama juga, negatif darab dengan positif, tanda tak sama, maka ia akan jadi negatif. Negatif darab dan negatif, ingatlah, tanda yang sama akan jadi positif, maka ia adalah positif. Ini adalah operasi penderapan. Bagi operasi pembahagian pula, ia adalah sama juga dengan operasi penderapan. Kita senaraikan dulu semua kombinasi tanda-tanda, ya. Positif bahagi dengan positif. Positif bahagi dengan negatif. Negatif bahagi dengan positif. Negatif bahagi dengan negatif. Okey, tips yang cikgu bagi tadi, tanda sama dengan positif. Tanda tak sama dengan negatif. Okey. Positif bahagi dengan positif. Tanda yang sama jadi positif. Positif bahagi dengan negatif. Tanda yang tidak sama
tanda yang tidak sama akan jadi negatif. Sama juga untuk ni. Negatif bahagi dengan positif, tanda tak sama akan jadi negatif. Negatif bahagi dengan negatif, tanda dia adalah sama, maka ia akan jadi positif. So, tak kira lah pembahagian ataupun pendarapan, dua-dua formula pun pakai yang tips yang sama juga. Tanda yang sama positif, tanda tak sama negatif. Okey, yang ni kamu kena hafal lah. Yang ni adalah peraturan untuk operasi asas aritmetik. Kita kena selesaikan dulu semua operasi yang terdapat dalam tanda kurungan. Yang tu adalah step yang pertama. Step yang kedua, kita akan selesaikan operasi pendarapan ataupun pembahagian, tetapi daripada kiri ke kanan. Ini adalah step yang kedua. Step yang ketiga, iaitu step yang terakhir, kita akan buat operasi penambahan ataupun penolakan, sama juga daripada kiri ke kanan. Juga akan bagi contoh ya. Okey, soalan ni. 6 darab dengan 200 tambah dengan 6 darab dengan 25 tambah 6 darab 5. Dalam kes ni dia ada kurungan, maka step 1, peraturan yang pertama tu, step 1 kita boleh ignore lah. Kita akan move on ke step yang kedua. Kita kena selesaikan operasi pendarapan ataupun pembahagian daripada kiri ke kanan. Okey, dari kiri ke kanan. Okey, operasi yang pertama yang kita nampak adalah 6 darab dengan 200. Selepas tu adalah 6 darab dengan 25. Selepas tu adalah 6 darab dengan 5. Operasi penambahan adalah step yang ketiga. So, kita kena selesaikan dulu step yang kedua, iaitu operasi pembahagian ataupun pendarapan daripada kiri ke kanan. So, selesaikan satu demi satu ya. 6 darab dengan 200 sama dengan 1200. Okey, penambahan tu letak balik. 6 darab dengan 25 sama dengan 150. Okey, yang last sekali, 6 darab dengan 5, 30. Lepas tu, kamu boleh tekan kalkulator lah, sebab sekarang cuma tinggal operasi penambahan. Okey, ini adalah step yang ketiga, ataupun final step lah. Step ketiga adalah untuk operasi penambahan ataupun penambahan ataupun penolakan daripada kiri ke kanan. So, 1200 tambah dengan 150 tambah dengan 30, maka jawapan dia adalah 1380. Kamu boleh pakai kalkulator tekan lah ya. Okey, soalan seterusnya adalah pecahan. Untuk pecahan agak rumit sikit. Tak apa, kita selesaikan satu demi satu. Okey, rules yang pertama, kena selesaikan dalam operasi dalam kurungan. Tetapi dalam kurungan ni cuma ada nombor saja, iaitu pecahan. Tetapi tidak operasi pendarapan ataupun pembahagian ataupun penambahan ataupun penolakan. Ia cuma satu nombor sahaja, iaitu pecahan. Maka kurungan tu boleh buka. Okey, kita tulis balik dulu. Negatif 5/6 tambah dengan, kita kena tukarkan satu ni masuk ke pengangka. So, 1 darab dengan 3, 3. 3 tambah 2, 5. So, 5/3. So, operasi pembahagian ni, kalau kita nak mudahkan pengiraan, kita biasanya akan tukarkan operasi pembahagian menjadi operasi pendarapan. Tetapi kalau kita nak jadikan operasi pendarapan, kita kena songsangkan pecahan yang di belakang. Maka 7 di atas, 3 di bawah. Ingat ya, daripada pembahagian tukar ke pendarapan, pecahan yang di belakang tu kena songsangkan kedudukannya. Pengangka jadi penyebut, penyebut jadi pengangka. Okey. Seterusnya, negatif 5/6. Okey, yang ni operasi pendarapan. Kita kena selesaikan operasi pendarapan. Operasi pendarapan bagi positif dengan negatif. Tanda yang tidak sama akan jadi negatif. Sebab positif darab dengan negatif.
akan jadi negatif, tanda tak sama kan. Okey, pendarapan 5 darabkan 7, 35 per 3 darab dengan 3, 9. Okey, seterusnya penyebut tak sama kan. Kita kena samakan penyebut dia, baru kita boleh selesaikan persamaan seterusnya. Maka untuk menyamakan penyebut, 6 akan darab dengan 3. Atas pun darab 3. 6 darab 3 sama dengan 18 kan. So 9 darab 2 pun jadi 18. So atas pun darab 2. So kita tulis dulu. (70/18). Okey. So step yang ketiga adalah operasi penambahan ataupun penolakan. Kita buatlah negatif tolak dengan negatif. So dua-dua pun gabunglah. Ia akan jadi 85/18. Kita kena kecilkan. Ia akan jadi negatif 4/13/18. Ini adalah jawapannya. Okey, soalan seterusnya. Okey, nampak tak ada kurungannya? So, step 1, kita kena selesaikan dulu operasi yang terdapat dalam kurungan. Maka dalam kes ini, kita kena selesaikan dulu 7.36 tambah 1.24. Okey, tulis sebalik, negatif 3.48 tambah dengan kurungan darab dengan 0.6. So 7.36 tambah dengan 1.24, kita boleh pakai kalkulator untuk dapatkan jawapannya. Ia adalah 8.6. Okey, ini adalah untuk step yang pertama, iaitu buat dulu apa operasi yang terdapat dalam kurungan. Selepas itu kita akan proceed ke step yang kedua, iaitu operasi pendarapan ataupun pembahagian daripada kiri ke kanan. Okey, dalam persamaan ini kita ada operasi pendarapan kan. So kita kena selesaikan dulu yang ni dengan ni. So negatif 3.48 kita tulis balik. Okey, tambah, sini ada tambah sebab positif dengan positif. Positif darab dengan positif sama dengan positif sebab tanda adalah sama. Lepas tu 8.6 darab dengan 0.6, pakai kalkulator kita akan dapat 5.16. Okey, selepas tu kita akan proceed ke step yang ketiga, iaitu operasi penambahan ataupun penolakan. Maka kita boleh pakai kalkulator. Negatif 3.48 tambah dengan 5.16, maka jawapannya adalah 1.68. Ini adalah jawapannya. Okey, seterusnya subtopik yang paling akhir sekali dalam bab 1 adalah nombor nisbah. Kita baca dulu definition dia. Nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan, iaitu P per Q dengan keadaan P ialah integer, Q ialah integer. Tetapi Q tidak boleh jadi kosong. Ini tak boleh jadi kosong. Baru ia disebut sebagai nombor nisbah. Agak rumit kan? Tak apa, cikgu bagi contoh ya. Okey, kita nak transform, kita nak proofkan, nak buktikan 4.5 adalah nombor nisbah. Macam mana kita nak proofkan? Senang saja, sebab dalam definition ni, nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan P per Q. So kita tukarkan 4.5 jadi pecahan, sama dengan 45 bahagi dengan ataupun per 100. Nah, dalam bentuk pecahan sudah kan. Lepas tu P mestilah integer, Q mestilah integer. 45 adalah integer sebab 45 tiada titik perpuluhan di belakang kan.
100 pun sama juga integer. Maka kita tulis, maka 4.5 ialah nombor nisbah. Ini adalah jawapannya. Kita kena proof lah. Tuliskan nombor 4.5 ni dalam bentuk pecahan. Okey, untuk soalan B, kita kena masukkan 2 ni ke dalam pecahan. 2 darab dengan 6 sama dengan 12. 12 tambah dengan 3, 15. Maka 15 per 6. Okey. P kena P mestilah integer. P maksudnya adalah pengangka. Pengangka kena adalah integer, penyebut pun kena jadi integer. Lepas tu penyebut tak boleh jadi kosong. Okey. Pengangka integer. Penyebut integer. Penyebut bukan kosong. Maka jawapan dia, maka 2, 3 per 6 ialah nombor nisbah. Okey. So, kesimpulannya, integer, pecahan dan juga nombor perpuluhan merupakan nombor nisbah sebab semua boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okey, kelas itu sahaja untuk bab 1. Thank you for listening. Please subscribe channel Cikgu ya kalau kamu berminat untuk belajar chapter-chapter yang seterusnya. Okay, thank you class.